الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan satu topik yang berkaitan dengan irsyad fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh ikut masing-masing naik dekat irsyad fatwa Pulau Pinang. Saat ini dia keluar buku irsyad fatwa seri 1. Dalam buku tersebut boleh kita download dalam bentuk PDF. Jadi di situ ada beberapa tajuk yang dimuatkan dalam irsyad fatwa. Jadi kita boleh ambil manfaat. Tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara tajuk yang dibincangkan dalam irsyad fatwa seri pertama ialah yang pertama sekali, penggunaan pembesar suara di masjid dan surau di Pulau Pinang. Diberi garis panduan pada kadang-kadang ada rumus khabar ini yang menyatakan bahawa di Pulau Pinang ini azan tak boleh. Memang ada, terutama orang luar Pulau Pinang. Sebab itu satu ketika mana Radio Zayan dia datang buat program di Jabatan Mufti, antaranya dia buat bersama dengan saya di Detok. Jadi program itu awal dia 7.30. So guru ni naik lagi awal, subuh dia naik Detok. Dapat kelulusan lah untuk naik awal ini. Tak siapa ni. Dia pokok solat subuh dah Detok. Waktu azan baru mandang waktu subuh, dia pokok live. Dengarlah dari atas Detok tu asyarakat mana-mana masjid. Daripada live tu ada orang komen, "Oi, di Pulau Pinang ada azan." Jadi tak boleh azan. Nampak tak? Nampak tak betapa kadang-kadang rumus atau khabar-khabar angin yang tak betul itu telah memberikan satu tanggapan. Sedangkan di Jabatan Mufti Pulau Pinang kita dah keluar fatwa yang disebut sebagai irsyad fatwa. Asal
dan iqamah itu dibolehkan untuk menggunakan pembesar suara di luar. Bertujuan dia pun untuk panggil orang. Kalau pembesar suara itu dalam ini saja, nak panggil orang dari mana? Bahkan dicadangkan oleh Jabatan Mufti azan subuh 2 kali. Ni situ boleh ada. Boleh. Sini boleh. Kau. Buku 3 kalau 3 boleh. Kita bagi cadangan pula. Taklah wajib kali bagi cadangan. Semua masjid dan surau di Pulau Pinang ni azan subuh 2 kali. Berdalilkan, berhujahkan apa yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan yang pertama adalah azan Bilal bin Rabah. Nabi kata waktu itu makan minumlah, nak makan suap makanlah. Orang besar kan, azan itu tak masuk waktu dulu. Jadi kalau hamba dengar azan Bilal bin Rabah, makan dan minumlah, tak ada masalah. Tapi bila azan yang kedua, azan Abdullah ibn Umi Maktum, maka itu menandakan masuk waktu subuh. Stop. Maka kalian ready untuk menunaikan solat. Atas dasar itu kita syorkan azan 2 kali. Seluruh masjid dan surau di Pulau Pinang. Ada yang buat, ada yang tak buat. Baru ni ketika mana saya menemukan Bilal kita pergi Bilal nanti muazzin lah. Muazzin Bilal tu nama orang sahabat Nabi Bilal bin Rabah, tapi dia sudah dijadikan sebagai satu nama bagi muazzin tu Bilal. Jadi saya bertemu juga Bilal dan imam-imam yang Pulau Pinang ni. Maka saya tanya, masjid azan program ada yang azan program, ada azan sekali. Jadi kita cadangkan sekali azan kali azan kapal tu orang boleh bagi nak prepare masa untuk mari untuk menunaikan solat bangun tahajud apa semua kan. Cuma dalam masa yang sama kita tidak galakkan takhir. Dari ini apa? Bacaan ayat Quran sebelum masuk waktu subuh dengan menggunakan pembesar suara luar. Nak baca-baca lah, tapi nak menggunakan pembesar suara luar itu kita tak galakkan sebab yang pertama memang bukan sunnah pun. Yang kedua, yang tak mengganggu orang, nak menci ke orang boleh kerja, ada hari itu sebut takut terganggu sampai dia tak boleh begitu. Kecuali lah kalau tempat itu memang benar boleh cerita lah. Tapi kalau tempat yang biasa yang ada orang kerja dan apa, maka dengan sebab itu kita ambil yang sunnah sahaja. Yang tidak ada dalam sunnah kita tak ambil. Baik. Jadi itu dibicarakan dalam irsyad fatwa. Itu yang pertama, banyaklah kita boleh ubah, kita boleh tengok sesuatu tadi boleh download free ya. Download. Biasa kita akan bagi free buku dia. Tapi mana nak cukup buku kan, masukkan begini lagi ada kan? Ada. Ada rincian. Dan itu yang kedua dibincangkan ialah hukum orang Islam turut merayakan perayaan orang bukan Islam. Masuklah hari Dipawali, masuklah Christmas, Onggal dan sebagainya lah. Kita bagi garis panduan. Yang pertama adalah dalam satu perayaan ini, perayaan agama bukan perayaan budaya. Kalau perayaan budaya itu tak ada isu, ada. Tapi kalau perayaan agama, dia berkaitan dengan apa? Dengan syirik atau tidak syirik. Sebab itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Nabi dapati
Orang Madinah ni ada lagi berikut dengan perayaan-perayaan jahiliyah, iaitu Nairuz dan Mahrajan. Lalu Nabi SAW melarang. Nabi kata Allah dah gantikan dengan perayaan yang lebih baik, iaitu Idul Adha dan Idul Fitri. So tak perlu lagi tu merayakan perayaan-perayaan agama lain yang berbentuk syirik dan sebagainya. Jadi dalam kita memang masyarakat kita masyarakat majmuk. Macam mana kita dah buat? Baik. Ada garis panduan dia. Yang pertama, dia supaya tak boleh lah. Siap nak pakai baju serta kelau semua. Tak boleh lah. Itu adalah agama. Oh, kalau betul tak boleh kalau kita nak ucap selamat agama. Ini khilaf di dalam agama. Tapi kita ambil pandangan yang lebih ringan sesuai dengan masyarakat kita yang majmuk ini. Antara pandangan Syekh Yusuf Al-Qarawi, pandangan Syekh Mustafa Zarqa, pandangan beberapa ulama lain yang menyatakan boleh kalau nak mengucapkan selamat hari raya kepada rakan sekerja, kepada jiran-jiran hubungan Islam, semata-mata untuk menjaga hubungan itu saja. Semata-mata nak jaga hubungan, nak menunjukkan bahawa Islam tidak memutuskan hubungan dan orang-orangnya itu saja untuk dakwah. Tapi bukan maknanya kita nak diturun ayah sekali. No, bukan. Bukan. Kita tak boleh nak merayakan sekali sebagai perayaan agama. Dia perayaan membesarkan dewa dia, syirik kepada Allah. Kita tak boleh buat begitu. Tapi kita nak jaga hubungan. Kita ucapkan tahniah Allah, kita ucapkan selamat raya Allah. Maka disebut oleh para ulama dibenarkan. Sebenarnya pandangan ni, pandangan yang lebih ringan. Tapi ringan-ringan